Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada pagi ini. Okey, jadi pada hari ini saya ingin mengulaskan sedikit berkenaan dengan ada tiga perkara ataupun tiga kenyataan yang ada semalam, yang berlaku semalam berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran kredit BSP, yang mana bermula pada satu kenyataan. Saya dapat hanya keratan saja kenyataan tersebut yang menyatakan kenyataan daripada seorang profesor media yang kalau boleh dia kata jangan benarkan pencarum untuk menyentuh langsung caruman KWSP dalam masa sekarang ini. Maksudnya segala tuntutan berkenaan dengan pengeluaran KWSP pada masa ini tidak harus dilayan oleh pihak kerajaan. Itu kenyataan pertama daripada seorang profesor ini, tak mahu sebut nama. Okey, kenyataan kedua pula adalah berkenaan dengan isu tuntutan KWSP juga, yang mana satu kenyataan dikeluarkan daripada seorang ahli parlimen PKR yang pada beliau, kalau dibenarkan lagi pengeluaran ini ibarat membunuh angsa yang bertelur emas. Okey, kerana dia kata pengeluaran secara berterusan selain daripada menjejaskan wang persaraan pencarum ini, tetapi juga menjejaskan peluang untuk pihak KWSP melabur di sama ada di dalam negara ataupun di luar negara bagi meningkatkan kadar pulangan, yang mana sebenarnya kadar pulangan ini boleh diberikan kepada rakyat melalui dividen, dan beliau mencadangkan agar dividen KWSP pada masa hadapan diberikan secara berperingkat. Berperingkat ni maksudnya, sebagai contoh, yang mempunyai baki 50,000 dan ke bawah mungkin mendapat dividen yang lebih tinggi. Lepas tu jika dia ada caruman, contohnya macam ni, katakanlah seorang tu ada 300,000, bagi 50,000 yang pertama tu dia dapat dividen tinggi 6%. Okey, 50,000 sehingga kepada 100,000 dia dapat dividen 5.8%. Dia turun sikit. Sebagai contoh, 100,000 sehingga ke 200,000 dia dapat 5.5%. Okey, kemudian 200,000 sampai 300,000 dia dapat 5.2% sebagai contoh. Jadi purata di situ dia tidak akan mendapat total 6% seperti yang kita dapat sebelum ini. Tujuan dia adalah, cadangan ini adalah satu cadangan yang baik untuk membolehkan wang caruman pencarum, dan tujuan dia adalah bagi membolehkan mereka yang mempunyai baki yang kurang, bawah pada 50,000, bawah pada 10,000 dan sebagainya, untuk mendapat hasil pulangan dividen yang lebih tinggi. Dan bagi mereka yang mempunyai baki yang banyak, tidak ada masalah walaupun pulangan mereka tu dari segi peratusan tu kurang, tapi secara purata dia mereka masih lagi menikmati pulangan yang banyak kerana mereka punya wang caruman mereka masih lagi banyak, lebih daripada 500,000, 700,000 dan sebagainya. Kalau kata purata tadi adalah sekitar 5%, sebagai contoh 700,000, 5% mereka akan mendapat dividen berpuluh-puluh ribu berbanding dengan yang mempunyai baki di bawah RM50,000. Cadangan itu adalah satu cadangan yang bagus, tetapi adalah untuk memulihkan wang caruman pesara. Tetapi menolak cadangan pengeluaran ini, nanti saya akan komen lah. Dan yang ketiga adalah satu sesi live oleh sebuah media tempatan pada malam semalam, 8.30 semalam, yang mana mereka telah menjemput seorang pakar, profesor dalam bidang ekonomi, yang ada dalam bidang ekonomi. Dan pada permulaannya, apabila saya mendengar penjelasan daripada pakar ini, saya merasakan banyak benda yang saya tidak bersetuju dengan pandangan beliau. Malah saya turut menghantar komen untuk mendapatkan respon beliau, tetapi rasanya mungkin dan tidak memberikan sebarang perhatian, ataupun dia menjawab komen itu di akhir sesi live tersebut. Dan kemudiannya di sesi pertengahan beliau memberikan sedikit penjelasan ataupun ulasan berkenaan dengan kadar caruman yang rendah apabila ianya dikaitkan dengan isu gaji rakyat Malaysia ini, yang mana isu gaji kita, pendapatan kita adalah sangat rendah. Dan beliau mengiyakan perkara tersebut, yang mana isu gaji rakyat Malaysia ini di Malaysia ini merupakan faktor utama mengapa jumlah caruman pencarum ini sangat sedikit. Okey, sekarang ini kita baru saja mencapai pada gaji minimum RM1,500, dan bayangkan orang yang dah berumur 40 tahun sebelum ini bekerja, yang mana mereka ini mungkin gaji 1,000 saja sebelum ini, 800, ada yang masih bekerja 800, 700 dan sebagainya. Tiba-tiba ditetapkan gaji minimum pada umur 40 tahun baru nak dapat gaji 1,500.
Jadi 40 tahun, kalau kata usia bersara mereka 55 tahun ataupun 60 tahun, adakah mereka boleh mencapai baki sebanyak RM500,000 ataupun RM600,000, malah nak capai RM240,000 yang telah ditetapkan oleh KWSP pada awal sebelum ini pun adalah sangat mustahil. Ini bukan salah pencarum, tapi ini adalah disebabkan orang kata skim gaji minimum dan sebagainya yang tidak produktif, yang menyebabkan pencarum sukar untuk mencapai satu jumlah caruman yang sangat selesa. Kalau kata kita nak semua pencarum mempunyai jumlah caruman lebih daripada 500,000 sehingga sejuta dan sebagainya, takkanlah dalam satu organisasi tu, contohnya dalam sebuah bank, takkan semua jadi manager, semua gaji RM10,000 ke atas. Memang tak adalah siapa yang akan nak buat kerja kerani, siapa yang akan buat kerja pegawai, siapa yang akan nak buat kerja keselamatan sumber manusia dan juga perkara-perkara yang lain. Jadi perkara ini sebenarnya yang harus diteliti oleh pihak kerajaan. Mereka harus memulakan skim gaji minimum yang produktif, yang menarik, bermula pada usia 18 tahun lagi apabila orang sudah bekerja, ataupun bermula pada usia 24 tahun apabila mereka telah keluar dari universiti, dengan satu orang kata tier ataupun peringkat-peringkat gaji yang produktif, yang mana apabila dikira secara kasar sehingga usia 55 tahun, dia boleh mencapai jumlah caruman sebanyak RM500,000. Ini perkara yang harus diteliti oleh pakar-pakar ekonomi, mereka yang ada di Kementerian Sumber Manusia, di Kementerian Kewangan dan juga di KBSP ataupun secara umumnya oleh pihak kerajaan kita. Dan yang tak sekali apabila Profesor Madya berkenaan mengulas berkenaan dengan persoalan wajar ataupun tidak berkenaan dengan penurunan KBSP ini, yang mana beliau mengatakan pada mulanya beliau tersasul mengatakan wajar, tapi beliau kata secara logiknya pengeluaran ini adalah tidak wajar. Tetapi jika mengikut kata hati beliau ataupun firasat beliau, pengeluaran ini adalah wajar untuk dilakukan secara bersasar. Kenapa? Ataupun kepada mereka yang mempunyai hutang yang terdesak ataupun juga perkara-perkara yang lain. Dan di situ saya lihat mungkin beliau melihat kepada persoalan yang saya tanyakan, ataupun beliau faham sendiri berkenaan dengan segala tuntutan KWSP yang berlaku di luar sekarang ini. Okey. Jadi apabila beliau mengatakan secara logik tidak boleh dilaksanakan, ini apabila kita melihat untuk pengeluaran ini secara menyeluruh kepada semua pencarum, kepada 7 juta pencarum yang masih mempunyai baki yang selesa dan sebagainya, itu mungkin beliau berpandangan tidak wajar, dan saya sendiri pun tidak ada isu berkenaan dengan perkara tersebut kalau beliau berpandangan sedemikian ataupun kerajaan tidak mahu laksanakan. Tetapi untuk pengeluaran secara bersasar bagi mereka yang terkesan suri rumah, ibu bapa tunggal dan sebagainya, kadang-kadang suri rumah ni ada je yang jadi suri rumah baru tempoh 2 ataupun 3 tahun, diberhentikan kerja oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan PKP dan sebagainya, kemudian tidak boleh kembali untuk bekerja disebabkan kekangan-kekangan tertentu, masalah kesihatan dan sebagainya. Ada juga yang kena COVID sampai 3-4 kali, body dia jantung dia jadi lemah, dia tak boleh nak bekerja berat-berat dan sebagainya. Banyak isu, banyak perkara yang berlaku, dan mereka ini sebelum ini merupakan seorang pekerja. Jadi mereka ini ada hutang, liability dan juga perkara-perkara yang lain. Kehilangan pekerjaan menyebabkan mereka menjadi suri rumah, ataupun ada yang kehilangan pasangan, jadi ibu bapa tunggal dan sebagainya. Mereka terpaksa juga menanggung hutang. Hutang itu dia tidak hilang, hutang itu dia tidak hapus dan sebagainya. Tetapi mereka ini sudah tidak ada punca pendapatan. Dan majikan sekarang ni pula secara realitinya, setengah-setengah organisasi dia sampai umur 35 tahun saja. Lebih pada 35 memang mereka tidak mahu ambil untuk bekerja dan sebagainya. Jadi kekangan ni bukannya disebabkan oleh tidak ada tenaga kerja mahir, tidak ada kemahiran, tidak ada pengetahuan ataupun sebagainya, tetapi disebabkan oleh polisi-polisi organisasi ataupun syarikat-syarikat tertentu ni yang tidak mahu mengambil mereka yang berusia lebih daripada 35 tahun ataupun 40 tahun. Jadi mereka ini nak tak nak terpaksa juga ada sumber kewangan untuk menyelesaikan hutang ataupun untuk meneruskan kehidupan mereka. Dan sebab itulah melalui Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, mereka meminta untuk pengeluaran ini dilakukan secara bersasar, kerana mereka melihat perkara ini dan ada keperluannya untuk golongan-golongan ini yang tidak aktif pencarum ini diberikan pengeluaran seperti usia 55 tahun. Dan perkara ini juga pada saya telah pun difahami dan telah pun dilihat oleh Profesor Madya yang
berada dalam sesi live media semalam tu, dan beliau saya rasa memahami perkara tersebut. Jadi walaupun kita ada banyak pemikir dan sebagainya, kita berdasarkan kajian, kita berdasarkan segala statistik dan juga perkara-perkara yang lain, tetapi apa yang beliau jawab semalam pada saya adalah betul. Kadang-kadang walaupun segala kajian statistik dan sebagainya menafikan, tetapi kita perlu ikut firasat hati, sebab kajian ataupun apa saja statistik dia tidak menunjukkan secara menyeluruh. Dia bukan 100%, tetapi dia ada jumlah peratusan yang maksimum, yang tinggi 90% dan sebagainya. Tetapi golongan yang 10% ni masih wujud, masih ada. Mereka ini masih memerlukan, dan kalau kita membuat satu keputusan 100% berdasarkan 90% yang kita dapat tu, kita akan menafikan hak golongan yang 10% ini. Maaf. Jadi sebab itu pihak kerajaan, walaupun segala kajian, pandangan dan sebagainya telah dikeluarkan, mereka perlu melihat keperluan golongan yang sudah tidak aktif mencarum ini untuk dibenarkan mereka ini mempunyai akses terhadap wang caruman mereka, bagi mereka meneruskan kehidupan, membayar hutang ataupun apa perkara saja yang mereka hendak lakukan. Inilah yang perlu difikirkan oleh pihak kerajaan, dan perkara ini harus dilaksanakan, diberikan respon dalam keadaan masa yang segera, kerana rakyat semakin teruk, semakin hari semakin terkesan, semakin hari semakin teruk. Kita mungkin tak nampak, tapi mereka sedang mengalaminya kerana mereka tidak mempunyai sumber pendapatan. Kerajaan harus ambil satu langkah yang segera. Jadi itu saja sedikit perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Fidaus Selamat, TikTok saya, Fidaus Selamat, Fidaus Selamat Channel, ataupun di Fidaus Selamat 85, ataupun di Facebook saya, Fidaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.